Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah kita pada kali ini kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Nama kitab dia Hikayat Fiqh yang terpilih. Hikayat Fiqh yang terpilih. Dalam hikayat ini ada pelbagai cerita. Di antara cerita yang kita nak bincangkan pada kali ini iaitulah tentang suami isteri, perhubungan suami isteri yang ada hak masing-masing. Dia panggil ada hak masing-masing. Hak suami, hak isteri. Setiap orang itu ada dia punya hak yang mesti ditunaikan. Maka tak boleh sewenang-wenangnya bila orang ni ada isteri, contohnya kahwin, pakai tak tanggungjawab. Itu tidak. Islam tidak ajar kita tidak bertanggungjawab dengan orang-orang di bawah jagaan kita, sama ada isteri atau anak-anak ataupun haiwan yang kita bela pun kena jaga. Apalagi kalaulah isteri yang sememangnya ada tanggungjawab yang begitu besar yang perlu dijelaskan oleh syariat. Baik para pelajar sekalian, hikayat kita ini dipanggil Al-Hikayatus Salisatu Wasittun. Hikayat yang ke-163. Banyak dah kita bincang. Hikayat kita ini sudah masuk 163. Tajuk dianya soalan daripada muslimat, daripada wanita, bertanya Nabi SAW tentang jihad. Wanita ni mari tanya Rasulullah SAW tentang jihad. Dia kata, adakah orang perempuan ni kena berjihad ataupun tidak? Orang perempuan ni boleh berjihad ataupun tidak? Itu dia panggil soalan yang ditanya. Nassul hikayah, ataupun dia panggil teks kisah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas cerita, ja'at imra'atun, datang seorang wanita. Wanita ni siapa? Jadi ulama sirah kata dia iaitulah khatibatun nisa. Dalam siri yang lepas saya dah baca satu cerita seorang wanita yang datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun memberi jawapan pada soalan Nabi. Nama dia Asma binti Yazid bin As-Sakan. Kisah dia tengok dalam hikayat yang ke-162. Kita dah bincang panjang di sana. Maka di sini kita tidak akan bincang panjang lah, sebab kita tak mahu cerita yang sama berulang. Jadi yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Ibnu Abbas, wanita yang datang bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nama dia Asma binti Yazid bin As-Sakan. Jangan pula kata kenapa bin As-Sakan tidak binti? Ayah dia. Dia nama Asma. Asma binti Yazid. Yazid tu bin As-Sakan. Maknanya bin As-Sakan tu ayah dia. Tok dia. As-Sakan tu nama kepada tok dia. Nama pada tok ayah dia. Bukan nama dia. Sebab tu dia tak jadi binti. Dia kata apa? Faqalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni datang bagi pihak wanita. Ilaik wafidatun nisa ilaika, mana orang wakil wanita. Mari nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nama dia Asma ni terkenal dengan nama khatibatun nisa, maknanya pemidatu wanita, juru cakap muslimah. Soalan dia, hazal jihad katabahullahu ala rijal.
pergi berjihad, berlawan dengan kafir, mati-mati ke diri ni, Allah Ta'ala fardukan ke atas laki-laki. Fa in usibu ujiru. Kalau mereka yusibu ujiru, mana kalau mereka pergi berperang mereka dapat pahala. Wa in qutilu, kalau mereka terbunuh mati syahid, kanu ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun, mereka dikira hidup, mati tu mati syahid, hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu ma'syaran nisa naqumu 'alaihim, kami wanita ni berkhidmat untuk mereka. Dalam riwayat lepas kita dengar, dia kata kami wanita ni waktu dia ada di rumah kita khidmat untuk dia, waktu dia tak ada kita jaga rumah dia, jaga harta dia, dia jaga anak-anak dia. Fama lana min zalik. Menarik dia bertanya, fama lana min zalik, apa yang kami dapat? Dia pergi perang boleh pahala banyak, kalau dia mati syahid syurga. Kami duk jaga dia ni, duk khidmat untuk dia ni, apa dapat? Sedap juga muslimat kita ni. Patut dia nama dia khatibatun nisa, nama dia juru cakap wanita. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablighi man laqiti minan nisa. Asma, kamu sampaikan kepada mana-mana wanita yang kau jumpa, anna ta'ataz zauj, wanita yang taat pada suami, wa'tirafan bihaqqihi, mengiktiraf hak suami ke atas dia, kena jaga dia, kena khidmat dia, kena layan dia, yang penting kena buat baik. Ya'dilu zalik, kamu boleh semua pahala yang diambil oleh mujahidin kamu ambil. Dia boleh pahala lah, boleh pahala sebab dia khidmat pada mujahid, mereka selesa senang hati pergi berjihad sebab di rumah dia ada orang jaga, anak-anak dia ada orang tolong didik, harta benda dia ada orang tengok, maka dia tenang hati di sana. Kalau dia mati pun anak-anak dia ada orang jaga, cuma isteri dia jadi janda. Zalik, maknanya semua itu akan dapat pahala kamu. Wa qalilum minkunna man yaf'aluhu. Nabi kata, tapi tak ramai wanita-wanita yang betul-betul jaga hak suami, betul-betul berkhidmat kepada suami, betul-betul ikhlas dalam penjagaan dia, maka tak ramai. Hadis ini rawahu al-Bazzar, wa qad saddarahu al-Munziri bi sighati at-tad'ir ruwiya. Al-Syekh al-Munziri dalam Targhib menggunakan lafaz ruwiya, diriwayatkan, menunjukkan kepada sanad dia lemah, dhaif. Tapi tuan Syekh kita ni kenapa dia pilih riwayat ini? Dia kata hadisun mu'tabar inda katsirin minal ulama. Ramai ulama-ulama menggunakan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka sebagai dalil kepada kelebihan wanita yang berkhidmat untuk suami, yang taat pada suami dalam perkara yang ma'ruf, di samping banyak lagi hadis-hadis lain yang kita akan baca nanti insya-Allah yang menguatkan hujah bahawa ianya diterima. Kita kata wallahu a'lam. Baik, dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan pada apa? Menunjukkan kepada kelebihan wanita yang taat pada suami. Mana suami dia suruh buat benda baik, dia taat, dia ikut belaka, dengar kata belaka. Tapi kalau suami dia suruh tak tutup aurat, no, dia akan lawan suami dia, walaupun suami itu suami dia. Dalam perkara maksiat tidak ada ketaatan. Kalau suami dia kata awak derhaka kepada saya sebab tak taat, awak jawab dia, mu jawab dia, mu derhaka kepada Allah sebelum nak jatuhkan hukum aku derhaka kepadamu. Kita boleh argue dalam masalah ini. Tapi kalau dia suruh benda baik kita lawan, tak ada hak. Maknanya wanita yang taat kepada suami, yang berkhidmat kepada cik abang dia dan menjaganya dengan sebaiknya, ta'dilul jihad fi sabilillah, boleh pahala sebagaimana para mujahid yang berjuang pada jalan Allah. Ini besar pahala dia. Jadi tak sedap main lah hadis-hadis yang pelik-pelik, apa ni, kau tak salah. Ni orang duduk sebar hadis mana-mana wanita yang beri minum air kepada suami, pahala dia lebih baik daripada puasa sunat setahun. Kita kata itu hadis palsu, tak usah pakai. Jadi banyak lagi hadis lain yang sahih, kenapa kita nak cari yang tidak sahih? Minal mawdu'atil lati tusar, di antara 10 isu, 10 perkara yang kita bincang dalam kisah ini, yang pertama,
rawi al-qisah, iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammi Rasulullah, sepupu Nabi, anak pak saudara dia, makna sepupu dia. Dia hanya sempat bersama dengan Nabi SAW, dia dah besar, yang dia bersahabat dengan Nabi, dia ikut pengajian Nabi, iaitulah selama lebih kurang 30 bulan saja. Makna 2 tahun lebih ya. Dia boleh 2 tahun setengah, 30 bulan. Lepas pada tu Nabi kita wafat. Belum pada tu dia kecil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu min akhiril lail." Aku pernah solat di rumah Nabi malam, solat malam. Nabi solat malam, dia pergi ikut belakang. Mula-mula dia duduk di kiri. Nabi kita tarik dia tak belah kanan. Ingat baik. Kalau kita solat 2 orang berjamaah, jemaah mesti duduk sebelah kanan imam, jangan duduk belah kiri. Nabi tarik Ibnu Abbas tak belah. Satu. Faja'alani hiza'ahu, Nabi kita letak sama dengan dia, setentang dengan dia. Ini maknanya hiza'ahu, maknanya bertentang dengan dia, maknanya ai ghaira raji'in anka qalilan, maknanya tidak kata undur belakang. Kita ni, yang kita belajar ni, kalau kita solat belakang imam, kita undur sikit, setapak kaki ke ataupun sikit. Hak teruk lagi, satu sejadah undur belakang, itu tak ada mazhab tu. Mazhab dia sendiri je. Yang adanya undur sikit, tapi dalam hadis Ibn Abbas ni kata hiza, bertentang. Duduk sekali dengan dia. Gitu. Falamman sarafa, apabila Nabi kita bagi salam, qultu wa yanbaghi li ahadin an yusalli hiza'aka wa anta Rasulullah. Jadi aku kata, patut ke Rasulullah seorang duduk sekali bertentang dengan Nabi ni? Rasulullah ni Rasulullah saja ni. Manusia biasa boleh ke duduk sekali ni, layak ke duduk begini? Maknanya macam Ibnu Abbas rasa malulah duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada Allah an yazidani fahman wa ilman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk aku supaya Allah Taala beri kepada aku ilmu dan juga kefahaman yang baik dalam agama. Sebagaimana dalam riwayat lain, kata Ibn Abbas, ketika aku letak, bila Nabi nak tidur malam, Ibn Abbas pergi ambil air, sediakan untuk Nabi bangun, untuk tahajud ada air wuduk tak situ, menyediakan air untuk wuduk. Bila Nabi tengok, Nabi kita doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berilah kepada sepupu aku ni, macam anak aku dia ni, kepahaman dalam agama, dan ajarkan dia tafsir Quran. Sebab itulah Ibnu Abbas terkenal dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ulama umat ini pakar dalam bidang tafsir Quran, berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kata apa? Inna habra hadhil ummati Ibnu Abbas. Ulama umat ini, orang alim daripada umat aku ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ibnu Abbas. Dalam hadis ini ada dalam kisah ini ada orang panggil adab yang perlu kita belajar. Yang pertama, kita kena didik anak-anak yang kecil supaya mereka beribadat dalam suasana yang betul. Kena jaga budak-budak. Yang kedua, kalau dia buat salah, terus ditegur. Ibnu Abbas duduk belah kiri, Nabi tarik ke kanan. Ini sunnah. Kita hari ni, anak kita ni ikut sunnah ke tak ikut sunnah dalam buat salat, kita tak tegur, tak peduli dia angkat tangan ke tak angkat tangan ke. Jadi banyak benda-benda yang kita kena belajar, ilmu, adab yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ibnu Abbas. Itu di antara ilmu yang diberi. Kemudian bila orang buat baik pada kita, terus kita doa. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Ibn Abbas letak air untuk dia berwuduk, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Nabi kita doakan kebaikan kepada anak-anak ini. Jadi di antara doa yang elok kalau kita baca,
Contohlah ni dalam kitab Perisai Muslim kita ada dah. Jadi bila orang buat baik pada kita, kita balas baik kebaikan itu. Balas dengan doa. Paling kurang pun kita kata jazakallahu khaira. Allah Taala beri kebaikan pada awak. Barakallahu fiik. Allah Taala beri berkat pada kamu. Tengok jenis lah. Kalau pelajar-pelajar mari tolong kita contohnya, kita lebih doa pada ilmu. Waffaqakallahu. Allah Taala beri taufik pada kamu. Wa'allamakallahu. Allah Taala beri ilmu pada. Jadi doa-doa yang sesuai. Sebab tu dalam perisai ni, kalau orang beri makan, kita kata Allahumma at'iman atamani wasqi man saqani. Beri makan pada orang, beri makan pada aku, beri minum. Jadi doa tu mengikut kesesuaian tempat, masa, keadaan dan orang. Elok. Yang pentingnya baginda Nabi SAW tidak menangguh-nangguhkan doa. Contohnya kalau ada orang mari minta doa, ya Rasulullah, ud'ullah ali, tolong doa pada saya. Terus Nabi kita berdoa. Jadi kita tak perlu, kita kena belajar adab ni, doa selalu depan tuan tu, selalu bakal doa situ. Ini kalau kita hari ni kalau orang minta doa, tengok dulu. Balik buka sampul tengok, RM5 ya. Projek minta besar, tak apa nak laju selalu. Patutnya kalaulah konsultan boleh bagi dia punya fees nasihat, kenapa pula doa-doa tak bagi? Ni projek apa ni? Nak minta kawasan balok ni berapa ekar? Banyak dah. Ratus-ratus juta punya projek. Tokel ustaz 50 ya. Boleh 500, paling kurang pun. Barulah munajat tengah malam bangun. Contoh ya tu kita gurau ya. Yang pentingnya yang Nabi kita ajar apa dia? Doa tidak ditangguh. Kalau orang minta doa, baca lalu doa. Sekarang ni satu trend pula. Bila jumpa ustaz, dia akan holok kepala anak dia, ustaz tolong doa. Kita pegang gosok kepala budak. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan hamah wa min kulli ainil lamah. Baca doa yang maksud Nabi kita ajar ni. Sekurang-kurang biarlah kita doa kebaikan. Allah ambathu nabatan hasanah. Ya Allah besarkan anak ini dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan berkat doa kita. Kebetulan waktu kita doa itu waktu mustajab. Berkat sungguh hidup budak ni dengan sebab doa kita. Allahu Akbar, betapa besarnya pahala yang kita dapat, betapa aset yang begitu baik untuk keluarga dia. Kita kata alhamdulillah. Baik, isu yang kedua, wanita yang datang jumpa Nabi tadi, dia panggil khatibatun nisa, maka telah ditarjihkan, telah dikuatkan beberapa riwayat lain menunjukkan bahawa dia ialah Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah. Riwayat dia, hikayat dia kita dah bincang dalam siri yang lepas. Dalam hikayat 162 ada setengah ulama kata dia iaitulah Zainab. Dia kata annaha Zainab. Dia kata Zainab ni. Tapi yang masyhurnya iaitulah khatibatun nisa Asma binti Yazid. Isu yang ketiga, adakah di sana perhimpunan wanita-wanita berkumpul hantar Asma pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia boleh mengaku dia ni wakil bagi pihak wanita? Jawab dianya tak ada. Tidak kata convention Muslimat Madinah berkumpul hantar Asma lah, tetapi sebagai syakhsiyatun qiyadiyatun, sebagai seorang yang punya jiwa kepimpinan, yang rasa bertanggungjawab dengan orang-orang yang perlu diberitahu, perlu diberi ilmu, maka dia mewakili wanita untuk bertanya Nabi SAW sebab dia ni khatibah, dia ni peminatu, dia penceramah. Nanti bila dia ada ilmu, dia akan maklum pada wanita lain. Berbeza dengan wanita suri rumah yang bersifat pemalu, dia tak akan bagi tahu pada orang. Macam kita hari ni kita hari ni muslimin, walaupun kita ni muslimin, tidak muslimat, tapi bersifat pemalu. Bila mari mengaji kuliah ke, tak kira lah di alam maya ke alam nyatanya. Kalau balik isteri tanya, bang, ustaz cakap apa tadi? Malu nak ceramah, nak pakai sengih gitu. Aku ajak mu tak segi, lepas tu duk tanya orang. Jadi sekali dia tak cerita juga apa yang dia belajar. Maka ini kita lihat orang yang bertanggungjawab seperti Asma ini, dia akan rasa satu tanggungjawab dia untuk mendapat ilmu dan untuk disampaikan kepada wanita lain yang perlu kepada ilmu yang dia dapat itu. Alhamdulillah. Jadi kena ingat.
Allahu Akbar. Maka Nabi SAW bila dia dengar kata-kata Asma, yu'jibu bihadhil khutbatil balighah. Dia kata apa? Wa ma minhunna imra'atun 'alimat aw lam ta'lam illa wahya tahwa makhraji ilaik. Wanita hak tahu, hak tak tahu saya mari jumpa Rasulullah pun semuanya setuju dengan soalan yang saya bawa ni. Mana berani dia punya bertegas. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasa kagum dengan apa? Dengan keberanian Asma dan kepekaan dia kepada isu mencari, meraih sebanyak mungkin ilmu dan juga menyampaikan kepada wanita-wanita lain. Ini yang penting bagi kita, yang kita nak supaya ustazah kita, muallimah kita ni bekerja, bergerak, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Sebab wanita lebih ramai daripada laki-laki pada saat kita hari ini. Kalau kita pergi majlis-majlis ilmu, ramai muslimat daripada muslimin. Dan kira hari Jumaat lah, hari Jumaat tu sekira tu dia. Baik. Isu yang keempat, masalah al-jihad, peperangan, mempertahankan diri, mempertahankan negara atau menyerang negara-negara kafir yang menyerang Islam. Maka semua kerja-kerja ini Allah Ta'ala letakkan di atas apa ni? Bahu para lelaki. Kerja wanita apa? Rumah, jaga rumah, didik anak-anak, khidmat kepada suami dan melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah, dengan jiwa dia. Tapi maka di situ kita tengok dari sudut jihad ada dua kategori. Satu dia panggil jihad fardu kifayah. Jihad fardu kifayah maknanya kalau sebahagian orang dah pergi, yang lain tak pergi. Itu dia panggil fardu kifayah. Satu lagi fardu ain. Fardu ain ini apabila kerajaan mengarahkan semua orang yang mampu untuk berperang keluar, maka wajib. Itu sudah jadi wajib. Maka di sini kita tengok, jadi ada orang perempuan ketika berjihad mereka ikut sama. Baginda Nabi SAW sendiri membuat undian di antara zaujat Ummul Mukminin. Siapa di kalangan Ummul Mukminin, isteri dia yang kena undi, dia akan bawa pergi. Macam peristiwa Aisyah pergi ke Ghazwah Banil Mustalik yang jadi timbul hadisul ifki selepas hari itu. Ataupun ketika pergi Hudaibiyah, Nabi bawa Ummu Salamah contohnya. Ketika pergi haji dia bawa semua sekali. Sebab itu ibadat, bukan pergi berjihad. Maka wanita yang ikut sama, dia tidak berperang, tetapi dia sebagai jururawat. Kalau ada orang sakit, dia bantu tolong bagi air, tolong bantu buat makanan. Tapi kadang-kadang ada kalanya wanita ni terpaksa bertempur apabila keadaan terdesak. Seperti apa yang berlaku kepada Nusaibah Al-Maziniyah, ataupun dipanggil Ummu Imarah pada hari peperangan Uhud. Nabi kata, aku tengok Ummu Imarah ni duduk kanan, duduk kiri. Di tangan dia pedang. Dia masuk berperang, bukan sakat bagi minum air, sebab keadaan begitu gawat. Takkan aku nak berputih mata tengok Rasulullah dihentam, diserang. Dia masuk. Demikian juga Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, juga memain peranan. Asma binti Yazid As-Sakani dalam peperangan Yarmuk juga memukul musuh dengan begitu hebat. Jadi ada perempuannya, asalnya dia tak payah berperang, tapi kalau keadaan terdesak dia masuk berperang. Itu keadaan. Jadi muslimat kita hari ni pun suri rumah. Tapi ada kalanya senjata yang boleh digunakan oleh muslimat, khususnya ketika peperangan cyber hari ni, peperangan di alam maya hari ni, boleh je awak lawan. Tengok orang hentam Islam, kita lawan, kita argue dengan dia. Kan? Hari ni kita tengok orang duk share benda-benda yang karut, kita share benda yang betul. Kenapa kita tak lawan? Dalam grup yang kita ada hari ni, orang duduk sebar benda-benda yang tak betul, kita boleh bagi nasihat. Itu boleh je berlawan dalam grup. Kalau tengok beberapa nama sahabat-sahabat yang besar berlawan dalam peperangan secara berdepan, dan Nabi tak larang, bahkan dia mendapat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keadaan terdesak pada waktu itu. Maka yang kelima, al-aslu annal mar'ata laisa 'alaiha jihad. Mana asalnya tidak diwajibkan berjihad peperangan bagi wanita, kerana dia menyalahi fitrah
kewanitaan dia tu, asalnya begitu. Jadi fitrah wanita ni mendidik, jaga suami, jaga anak-anak, jaga barang-barang dia. Tetapi kalimah jihad bila kata-kata jihad nampak berperang. Kita lupa rupanya jihad ni banyak makna. Dia kata al-jihad dengan makna bersungguh-sungguh buat kerja. Jahad. Kalimah jahada bermakna balagal masyaqqah. Buat kerja sungguh, kuat, itu makna berjihad. Jadi datanglah Aisyah radhiyallahu anha bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa'i min jihadin? Rasulullah, orang perempuan ada jihad atau tidak? Laki-laki pergi berjihad maklum. Laki-laki pergi berjihad sudah diketahui maklum, maknanya dia perang. Tapi dia nak tanya soalan, wanita boleh berjihad? Qala, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihinna jihadun la qitala fih. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, perempuan boleh berjihad tapi tidak ada peperangan. Iaitulah al-hajju wal umratu, haji dengan umrah. Jadi wanita yang nak pergi haji, wanita yang nak pergi umrah itu dianggap pergi berjihad. Siapa nak pergi jihad, kita pergi haji, kita pergi umrah, tapi pergi ibadat lah. Jangan pergi duduk melilau, kau duduk main. Allahu Akbar. Orang pergi melata jamrah di Mina, dia duduk melata jamrah bawah apa ni? Bawah jamsa tu. Lepas satu beg beranak. Tak jadi. Itu jihad wanita juga tu, jihad beli dia panggil. Dia panggil. Orang lain tawah Kaabah, dia duduk tawah kedai. Tak apalah, nak beli tu belilah. Ceritanya yang penting jihad wanita itu haji dengan umrah. Hadzal hadis rawahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad. Dengar ni. Rasulullah, ni laki-laki ni, bukan perempuan. Saya nak pergi berjihad. Nabi tanya, ahayyun walidak? Biasanya Nabi ni kalau dia tanya tu ada benda yang kena pada orang tu. Nabi kata, mak ayah masih hidup? Qala na'am. Ya. Qala fa fihi ma fajahid, gi balik jaga mak ayahmu, itulah jihad kamu. Ulama hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi wahyu pada dia bahawa budak ni mak ayah tua, tak ada orang nak jaga. Tapi dia suka pergi berjihad, boleh berjalan sana sini, duduk rumah ni boring. Contohlah kita kata, sahabat ni tak ada boring, jangan minta maaf. Jadi dia nak semangat nak pergi jihad, nak mati syahid macam orang lain juga, tapi dia ada mak ayah yang tua. Maka Nabi tanya dia, ada mak ayah? Ada. Fa fihi ma fajahid, di balik jihad jaga mak ayah. Rupanya jaga ibu bapa yang tua, yang perlu pada riayah, yang perlu pada penjaga ni termasuk dalam jihad. Anak-anak yang Allah Ta'ala uji dengan ibu bapa yang sakit, sabarlah. Ada kalanya bukan anak-anak, adik-beradik. Adik-beradik ramai, tapi Allah takdirkan abang yang sakit ni, lumpuh ni, duduk rumah kita. Dengan beli pempohnya, dengan beli alat-alatnya, dengan gaji apa ni, pembantu kesihatan mari jaganya. Tak ada tabung yang dibuka, masing-masing bawa diri. Adik-beradik orang lain buat tak peduli, sabarlah. InsyaAllah setiap apa yang kamu usahakan itu jihad, kamu akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Tak usah duduk mengeluh lah, tak usah duduk mengamuk di Facebook lah. Adik-beradik lain tak peduli lah, biarkan. Allah pilih awak untuk khidmat pada mak ayah, Allah pilih kita untuk jaga adik-beradik, Allah pilih kita untuk berkhidmat. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Kita nak juga hidup bebas, nak pergi jalan sana sini, tapi Tuhan pilih kita macam tu. Sabarlah. Wa fi hadis tadi, hadis fa fihi ma fajahid rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi hadis Ummi Salamah, hadis Ummu Salamah pulanya radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu al-hajju jihadu kulli dhaif. Haji itu dikira jihad bagi orang yang lemah nak pergi berperang. Orang lemah nak pergi berperang boleh pergi haji. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Maka kesimpulannya,
mana-mana wanita yang telah menunaikan tanggungjawab dia terhadap suaminya, rumah dia, anak-anak dia, keluarga dia, ini juga telah termasuk dalam jihad bagi seorang wanita. Betul-betul nak jihad muslimat, jagalah hak suami, jaga beri pendidikan anak-anak baik-baik. Tak sudut sibuk dengan bergotu ni, kita sibuk jaga anak kita, sebab anak inilah akan menjadi aset besar sebagai pejuang Islam pada masa akan datang, insya-Allah. Allahu akbar. Yang keenam, haqqur rajuli ala zawjatihi azim. Hak seorang wanita, hak seorang suami ke atas isteri dia besar. Kita cuba tengok hadis Nabi, kita bayangkan betapa besarnya hak suami yang perlu dijaga, ditunaikan oleh isteri. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata aku benarkan manusia ini sujud pada orang, nascaya aku suruh wanita isteri sujud pada suami. Hadis ini rawahu Tirmizi. Tapi tak boleh sujud, jangan duduk sujud. Allahu akbar. Hadis lain pula, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyama imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Dengar macam-macam tu. Mana-mana wanita mati, suami dia redha dengan dia, maknanya puas hatilah dengan khidmat cik adik dia ni. Allahu akbar. Orang ni dakhalatil jannah, insya-Allah akan masuk syurga dengan ibadat-ibadat yang dia adalah. Maknanya tidak ada halangan bagi pihak suami dia masuk syurga, tak ada. Tapi kalau dia baik, dia ibadat kuat, semaya kuat, puasa kuat, ngata ke suami kuat juga, ngutuk ke lelaki pun kuat juga, nah, tak dengar kata suami, boleh jadi dia terhalang ke syurga dengan sebab dosa dia dengan suami. Jangan kata, oh kalau gitu tak payah semaya lah aku ni, nah, pakai taat ke suami, tu orang tolu nama lagu tu. Solat itu asas, ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala fardu itu asas. Tetapi supaya kita tidak menjadi, kita suami kita tak nak menjadi penghalang isteri kita masuk syurga dengan sebab kita. Allahu akbar. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Amma tafsil hak, dia punya pendetailan hak wanita, hak suami itu panjang, kita masuk dalam bab lain. Di antara laginya, isteri kena taat pada suami dalam perkara yang baik. Isteri kena hormat pada suami dia, hormat pada suami. Ni sekarang ni kadang-kadang lebih hormat. Bila jumpa suami kat depan-depan orang aku duduk bercium situ. Balik rumah aku duduk bal-bal dicelek mata. Jangan. Jangan. Jadi hormat tu maknanya nampak hormat biasalah. Kita dengan suami jangan duduk panggil mu aku. Dah, setengah orang ni kejak untuk laki mu aku, mu aku. Lalu ni jadi satu budaya trend pula. Pasal ada cerita mu aku. Tak boleh. Cakap yang baik lah, panggil cik abang, cik apa, cerita. Jangan buat lakonan tu, filem-filem tu menjadi satu trend dalam rumah tangga orang Islam sekarang. Banyak dia panggil normalisasi benda-benda yang tidak baik, akhirnya jadi baik. Ini bahaya. Allahu akbar. Isteri kena jaga hak suami, jangan benarkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami. Bahkan kalau nak puasa sunat kena minta izin suami, nak keluar rumah kena minta izin. Nak pergi sana sini kena maklum, jangan pakai ginjal begitu. Tok laki klik, senyap kau teh rumah gimana cik mek ni? Tak tahu duduk mana. Jangan. Baik. Kita ringkaskan masa kita laju. Yang ketujuh, huququl mar'ah ala zawjiha azimatun. Hak isteri ke atas suami juga besar. Allah Taala ni Maha Adil. Hak suami ada, hak isteri ada. Kita kena dua-dua hak mesti ditunaikan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi wanita itu ke atas kamu hai suami, hendaklah kena beri ma'ruf, makna beri belanja dengan baik, beri kasih sayang dengan cukup, kan? Tapi laki-laki ada darajah, mana ada kuasa pemerintahan dalam negeri, dalam rumah tangga, duduk di suami. Jangan tukar jawatan.
Di antara lainnya hadis Nabi dalam Hajjatul Wada, ketika Nabi berkhutbah di Arafah, Nabi kata istausu bin nisa, aku pesan kepada kamu jaga baik-baik isteri kamu. Dia kata apa? Kamu ambil anak orang itu amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan senang. Pok dia pera 20 tahun, 30 tahun. Dah, tiba-tiba bertukar, kita pula jaga, buat kenak anak orang. Duduk rumah dia, mak dia tak pernah kutip pun. Duduk dengan suami penapas macam gila punya orang. Nah, ambil anak orang buat zalim macam ni, jangan. Maka Nabi kata istausu bin nisa. Aku pesan kepada kamu jaga isteri baik-baik. Kamu ambil anak orang itu amanah daripada Allah. Jaga solat dia, jaga ibadat dia, jaga aurat dia, jaga penampilan dia, jaga hak makan minum dia, kena jaga semua. Bukannya boleh main-main gitu. Jadi itu dia panggil pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wanita ni ambil daripada tulang rusuk. Kan? Kalau tulang rusuk ni dia bengkok. Kalau mu nak betup, patah. Kalau biar dia bengkok, gitulah keadaan ni. Maknanya seni seorang suami melayani kerana isteri kena ada. Nak main backing semua. Bukan ajar beruk ni, ajar orang. Nah. Dengan beruk punya kekah kalau tak kena cara. Jadi kita ajar anak orang. Nabi kata sifat wanita ni belok, dia punya tulang rusuk. Jadi kalau kita nak betul suruh jadi betul straight macam pembaris, patah. Jadi biar dia bengkok, tapi kita seni kita kena buat menangani masalah-masalah dengan cara yang baik. Kita kata alhamdulillah. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Yang kedua, an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaih. Muawiyah bin Haidah mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas kita? Apa tanggungjawab kita? Nabi kata an tut'imha idza ta'imta. Mu kena beri dia makan apa yang kau makan. Jangan kita duk bahas gula kambing, pala kambing duk di luar, balik rumah beli ikan kering wak nasi buku kambing ni la. Wa taksu idza tasaita. Mu beri pakaian yang sesuai dengan dia. Kita pakai baju comel, bini kena comel juga. Wala tadribil wajha, jangan tampar muka. Belak. Wala tuqabbih, jangan mencela dia. Wala tahjur, jangan kamu boikot dia kecuali dalam rumah. Mana ada kes yang tertentu bolehlah kita tak bercakap dengan dia dalam rumah, jangan luar rumah tak ada. Ini antara. Mana Nabi kita larang pukul muka, Nabi kita larang mencela wanita. Sebab itu hadis ni mengajar kepada kita banyak perkara, tapi bukan di sini tempat huraiannya. Ada dalam hadis lain Nabi kata la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah mencela seorang suami kepada isteri dia. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau kamu tak suka perangai ni, banyak lagi perangai dia hak baik. Hidup besar hak satu tu kenapa? Bini dia comel, lawa keni lutut orangnya. Cuma tahu tim masak, nak kata apa? Ataupun pandai masak. Tapi bahasa jenis Allah, duk serebeh ya pakaian. Jadi kita kena terimalah kata orang. Terima yang baik, terima juga yang kekurangan. Tapi betul lah, jangan duk kutuk gitu. Maka Nabi kata, kalau mu tak suka satu perangai, banyak lagi perangai lain. Orang Arab kata la taj'alul habbata qubbah, mu jangan jadikan benda habbah biji macam dom yang besar. Benda kecil kan. Ini benda kecil dibesar, huru-hara dah jawab dia nya. Jadi itulah di antara adab-adab suami kena jaga hak isteri panjang. Kemudian yang ke-8 kita masuk pada al-hayatu zaujiyah. Hidup suami isteri adalah hidup at-takafu, hidup saling perlu memerlukan, tolong menolong. Masing-masing perlu. Suami perlu pada isteri, isteri perlu pada suami. Tak lengkap hidup seorang suami tanpa isteri, demikian juga isteri tidak lengkap tanpa suami. Masing-masing lengkap melengkapi, kerana itulah telah menjadi suatu sunnatullah. Allah Ta'ala sebut bahawa manusia ini Allah Ta'ala jadikan berpasang-pasangan. Wa min ayatihi, Allah Ta'ala kata di antara tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala jadikan kita ini di antara manusia ni, pasangan dia dengan manusia. Wa ja'ala bainahum al-mawaddah. Allah Ta'ala jadikan di antara suami isteri itu mawaddatan wa rahmatan, kasih sayang dan kasihan belas. Kita kata alhamdulillah, ada kasih sayang, ada kasihan belas. Waktu kita muda duk berkasih sayang lah. Hope sana hope sini dah. Love sana love sini.
waktu sudah tua lebih kepada rahmat. Sia tengok bini berjalan pun tak larat, suami bertongkat, masing-masing ada kasih sayang, ada lebih daripada mana waktu muda tu janibil hub, sudut cinta tu lebih tinggi. Kalau sudah tua, waktu orang panggil waktu minyak wangi itu lebih kepada love, waktu minyak angin lebih kepada rahmat. Di waktu minyak angin waktu tua dah lah. Dah, kita ni banyak minyak angin pada minyak wangi dah ni. Kata orang waktu muda masuk dalam bilik duk mau minyak wangi, sudah tua mau minyak angin. Zaman kita ni nampak minyak angin banyak dah ni. Tidak banyaklah minyak angin dah ni. Banyak minyak angin dah. Mentang-mentang apa ni kepala kena minyak angin kat sedawa. Jadi dia tu. Dia punya sedawa tu pada segar tu. Baiklah, yang kesembilan, indama tabda'ul hayatuz zawjiyah. Apabila hidupan suami isteri bermula, maka di sanalah tanggungjawab yang perlu diperbincangkan. Tak boleh kita mentang kalau Allah Taala beri kepada kita kuasa, kita nak kontrol segala benda juga tidak boleh. Demikian juga keadaan-keadaan yang tertentu. Maka dia panggil yang terakhir, hidup berumah tangga bukan hidup berebut jawatan. Kita dalam rumah tangga ni jangan jadi macam orang ahli politik yang nak berebut kerusi tu. Allah, berebut kerusi juga Tuhan dah tahunya. Balah sama dia. Hak dia berkawan tu, duduk berguling sekali tengah pada, bila kawan ni boleh kerusi, dia nafikan hak kawan ni pula. Macam-macam tak boleh percaya kita dengan orang politik ni. Jadi kita dalam rumah tangga ni jangan buat macam orang politik, balah gekoh tak tahu pagi, petang, siang, malam. Biarlah kita sentiasa hidup dalam keadaan harmoni, tapi jangan ada orang panggil wanita jangan cuba nak kontrol suami sebab banyak masalah yang akan berlaku. Sekarang ni kadang-kadang dia panggil terlebih sayang, over love, banyak masalah juga. Beberapa kes yang kita jumpa, kata apa awak duk balah dengan tu lelaki ni, dia kata saya sayang sangat ke dia. Habis bila sayang dia, saya tak boleh tengok dia tegur orang perempuan lain pun marah dah. Kata berat lagu ni, mukuru suami mu duduk dalam apa ni, dalam masjid jangan keluar-keluar lah, begitu. Negara Malaysia ni bercampur. Kalau di pejabat ada laki-laki ada perempuan. Saya siapa mereka orang panggil cemburu buta, berkata ni bukan ada setengah kita bukan sekak cemburu buta, cemburu gila pun ada juga. Tak gerak tu laki dia. Klik mari handphone dulu. Dia nak check dulu, cakap dengan siapa, WhatsApp dengan siapa. Ni pun bengong juga lagu ni. Jadi kita ni biarlah ada orang panggil percaya mempercayai, kecuali ada evidence, ada tanda-tanda menunjukkan bahawa suami ni curang atau isteri main, itu paksa kita kena usahakan. Allahu Akbar. Kadang-kadang bini dia action. Ada seorang pemuda mari jumpa saya, dia kata dia sudah hantar notis di mahkamah untuk bercerai. Kita kata kenapa? Tak ada jalan lain, mafi ilaj, tidak ada langkah untuk keselamatan. Dia kata payah nak langkah. Handphone dia semua lock. Tak benar sekali-kali saya tengok dia WhatsApp dengan siapa. Suami ni ada juga jiwa nak tengok. Saya bukan cemburu, tapi saya nak tahu juga dia bercakap dengan siapa. Kadang-kadang bercakap wanita pun tak betul juga. Bukan syarat dengan laki-laki saja. Tak boleh. Tapi kalau telefon saya, password duk tangan dia. Kita kata macam mana lagu ni? Ini huru-hara kita panggil. Jadi janganlah. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah tamatlah hikayat kita yang penting. Jihad perempuan itu, kalau suami dia jaga betul-betul ikhlas jaga suami dia. Cuma dia tak kerja, duduk rumah, suri rumah kita kata. Tapi suami dia bekerja. Tapi dia jaga rumah, janganlah pula tok laki pergi keluar pagi pukul 7.30 keluar pergi kerja, balik pukul 5 petang, pukul 6 petang, kobel lagu tu juga rumah. Tak ada faedah langsung orang datang rumah ni. Buat berapa dah? Nyanyi. Pasal itulah setengah orang ni kalau kita pergi rumah orang, kalau kita rasa nak buat air, buat dulu di masjid. Jangan pergi minta nak buat air di rumah orang. Allahu Akbar, masuk di dapur dia tu kan. Macam kapal pecah setengah orang ni. Masuk dalam tandas dia agak penuh dengan pempoh. Kita katanya duduk lagu mana dengan tarik-tarik anak gini. Bolehnya duduk lagi tu orang ni. Padahal dia tak ada kerja bini. Buat berapa atas rumah ni. Kata, suami pergi kerja dia duduk main WhatsApp lah, duduk tengok cerita Korea lah, cerita kartun apa benda. Tak ada pedah apa ni lagu ni. Jadi tidak ada peluang kamu duduk di rumah. Allah Taala bagi ruang yang gitu luas. Bersihlah dapur, bersihlah tandas, bersihlah rumah-rumah, biar suami balik pergi dengan balik biar berbeza kak. Waktu pergi tadi pesapah, balik lagi bersepah. Kita kata lah. Baiklah, ngepek pun tak habis dah kita ni. Berhenti sekat tu dulu. InsyaAllah kita masuk dalam hikayat yang ke-164 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.